Okey, baiklah, bersama-sama dengan kita pada malam ini, presenter kita yang tidak lain, tidak bukan sangat dikenali, famous sangat, Cikgu Muhammad Soleh, atau lebih dikenali sebagai Abang Mat PB ataupun penyelamat bumi, dengan tajuk beliau pada malam ini iaitu pelaporan kerosakan. Okay, terima kasih pada presenter kita Abang Mat kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada semua warga guru, para peserta yang join kita pada malam ini. Baiklah, sebelum memulakan bengkel, suka saya ingatkan kepada semua peserta agar dapat mutekan mikrofon bagi melancarkan sesi bengkel. Diminta juga peserta untuk tidak menekan button share screen kerana ia hanyalah untuk presenter sahaja. Sebarang pertanyaan bolehlah diajukan di ruangan Q&A sebelah kanan pada Meet. Presenter akan menjawab soalan dari masa ke masa mengikut kesesuaian. Okey, untuk link kehadiran SPL KPM dan sijil akan diberikan pada akhir sesi nanti. Okey, seperti biasa link sijil hanya akan diberikan kepada pengguna akaun e-didik sahaja. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Abang Mat PB untuk sesi perkongsian beliau pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Terlupa ada kelas malam ni. Ada orang ke ni? Ke kita dua je? Ada ramai, 45 orang. Hai, ada juga. Malam ni sambungan daripada semalam je. Siapa yang join semalam lah? Ada orang yang sama ke orang yang lain? Okey, sekejapnya. Semalam kita belajar buat apa malam tadi? Laporan. Ilapo Semalam ilapo. Malam ni rosak. Aduh, rosak. Okey, sebenarnya saya pindah ke sekolah baru. Jadi saya nak buatlah 2-3 benda dekat sekolah tu sebelum berhijrah. Jadi saya tak tahulah sekolah baru saya tu sesuai ke tak sesuai ke nak pakai. Jadi buat saja dulu. Kalau tak pakai, orang lain boleh pakai. Kalau bersesuaian lah. Okey. Perkara yang basic tu rasanya semua dah tahulah. Kita bermula dengan e-didik ni bermula dengan ERPS. Bermula dengan ERPS. Okey. Kemudian selepas itu kita mula buat beberapa kaedah ataupun sistem yang mudah-mudah lah. Yang mudah-mudah, yang simple-simple. Yang membantu cikgu, membantu pengurusan melaksanakan pelaporan lah, rekod-rekod lah. Rekod ataupun pelaporan, borang-borang yang cepat, yang mudah, yang jimat dan yang pantas. Jimat, cepat, mudah, pantas, yang paperless lah. Yang malam tadi, pelaporan tu, okay, ada yang dah cuba ke? Dah berjaya ke malam tadi? Dia lebih kurang je. Saya guna tapak yang sama saja. Saya tidak ada instrumen yang hebat-hebat lah. Instrumen tu, instrumen saya fikir-fikir sendiri. Saya rasa benda yang sepatutnya ataupun yang kita perlu ada lah dalam tiap laporan tu. Format tu sebenarnya atas kita sendiri je. Kecuali nak pakai standard yang dipanggil SKPK ke apa benda tu. Di sebelah mana, Selangor ke Johor ada pakai lah. Tapi sebenarnya bila dia sampai ke sekolah, kadang-kadang sekolah dia ada buat format dia sendirilah mengikut cita rasa sekolah tersebut lah. Okay, walau bagaimanapun apa yang kita buat itu pastikan dia tercapai lah. Kalau borang ada je cantik tapi kerja tak jalan, tak ada maknanya juga. Biarlah dia seiring. Kadang-kadang orang buat kerja tapi tidak ada rekod pun masalah juga. Kadang-kadang ada rekod cantik tapi kerja tak cantik pun masalah juga. Jadi ini bergantung kepada sekolah lah. Bergantung kepada sekolah. Dan siapa yang menjaga ataupun mengurus.
Jadi e-lapor malam tadi, e-lapor itu pergerakan aktiviti guru ataupun aktiviti sekolah. Aktiviti guru ataupun aktiviti sekolah. Kalau guru tu siapa-siapa sajalah, pengetua, guru besar, PK ataupun guru biasa, ketua bidang. Itu guru. Kalau yang sekolah tu, program sekolah lah. Hari pemufakatan, hari pendaftaran, hari apa lagi ada? Hari apa lagi? Lupa dah, lama tak sekolah ni. Setahun tak pergi sekolah. Hari muafakat, hari anugerah, kalau perhimpunan mingguan, hari sukan. Jadi banyak pelaporan yang kita nak buat. Jadi kita nak buat yang format yang mudah-mudah je. Sekarang ni kita menggunakan telefon. Ambil gambar terus hantar report. Tak payah nak tunggu buka komputer 2-3 hari baru nak buat. Kadang-kadang lupa. Setiap hari ada program kan. Jadi sambil-sambil buat program itu, sambil itu juga kita buat pelaporan. Dan jika ada kerosakan, kita terus lapor. Ini dia berkaitan lah. E-lapor dengan e-rosak. E-rosak pun pelaporan juga. Tetapi kita nak melapor kerosakan. Kalau yang malam tadi, e-lapor tu kepada aktiviti. Malam ni kita nak melapor kerosakan. Takkan aktiviti pula yang rosak. Dia merujuk kepada harta benda ataupun peralatan ataupun bangunan yang ada di sekolah lah. Okey. Saya cuma tunjuk format yang saya reka sendiri lah. Format yang saya reka. Nanti mungkin cikgu-cikgu ada idea boleh disesuaikan lagi di peringkat sekolah masing-masing lah. Kita kalau panjang-panjang sangat kita malas. Kita nak yang pendek-pendek, yang simple-simple saja. Okay, saya guna borang yang saya bagi malam tadi saja, iaitu Google Form, Google Sheet, kemudian tapak pelaporan dia boleh pakai Microsoft Word ataupun Google Doc ataupun Google Slide. Jadi kita klik aja, masuk data, lepas tu submit satu salinan beri kepada pelapor, satu salinan lagi hantar kepada pejabat am ataupun pekerja sekolah. Jadi dia tengoklah, ini ada orang lapor, jadi terus dia repair. Kemudian dia buat signature sikit kalau perlulah. Kalau tak perlu, dia just selesaikan kerja dia saja. Nanti yang lapor nanti akan cek baliklah kerja itu sudah dibuat ataupun belum. Okey, mana moderator ni hilang dah. Kau pergi makan nasi. Ada ni ada. Saya share skrin sekejap. Okey. Apa yang nampak sekarang dekat skrin? Nampak desktop. Ini desktop. Okey. Buka Google Drive. Okey. Tengok dulu. Cikgu tengok dulu. Tengok dulu apa yang saya buat. Apa yang saya dah buat lah. Apa yang ada. Ini saya buat 2-3 hari lepas. Tak pakai lagi pun. Kalau apa ni, pengetua pihak sekolah setuju kita pakai lah. Kalau tak nak pakai, siapa-siapa je boleh pakai. Yang penting kita terfikir nak buat sesuatu, kita terus buat. Takut idea tu hilang. Okey, ini saya punya. Cikgu tengok dulu. Nanti baru saya bagi link, cikgu boleh copy lah. Okey, sama juga yang malam tadi. Duduk di dalam Google Drive. Okey. Ini pergi kepada yang sekolah punya. Okey, ini yang saya terfikir dan terbuat dalam masa sehari 2 hari ni lah. Sehari 2 hari ni kadang-kadang terbuka komputer nak buat apa lagi ya. Jadi buatlah beberapa benda sebelum persediaan buka sekolah ni. Yang pertama ERPS. Okey, ERPS ni ini saya nak tawarkan kepada guru-guru yang berminat lah. Sekolah saya tu cikgu dia 146, 47, 48 gitu lah. Jadi kalau paksa tu takut ada yang terkejut. Jadi kita offer dulu pada yang nak. Nanti kita akan buat. Kemudian yang kedua e-kehadiran. Ini kalau boleh kalau ada masa malam esok kita tunjuk sikit. Rekod kehadiran setiap aktiviti dan program. Rekod hadir. Siapa hadir, siapa tak hadir. Ini pernah saya tunjuk masa PKP hari tu. Lepas tu sekali tu je lah. Okey, ini belum tunjuk lagi untuk kegunaan tahun depan. Kemudian e-lapor program dan aktiviti sekolah yang malam tadi.
e-lapor program dan aktiviti sekolah malam tadi. Kemudian satu lagi, ini yang malam ni lah, nak tunjuk sikit saja. Pukul 10 boleh habis sebelum pukul 10 boleh habis. Sekejap je. Rosak kemudahan dan peralatan fizikal sekolah. Di sekolah ni banyak peralatan, banyak kemudahan tapi selalu rosak. Selalu patah, selalu pecah, selalu tak boleh pakai lah. Jadi setiap kerosakan itu kita kena urus dengan baik supaya dia dibaiki ataupun dihapus kira, supaya dia tidak menjadi sampah di sekolah. Sebab barang-barang di sekolah dia adalah aset kerajaan. Jadi kena urus dengan baik. Kalau rosak boleh dibaiki, baiki. Kalau tak boleh dibaiki, kita simpan untuk dihapus kira. Tapi seboleh-bolehnya zaman ni kita cuba baikilah. Kerosakan-kerosakan tu kalau nak dapat yang baru memang sukarlah dengan bajet yang kecil, yang ciput. Okey, untuk rosak ni seperti juga malam tadi, dia ada tapak dia. Ni tapak dia. Tapak dia. Kemudian ada sheet dia, data. Kemudian ada borang dia. Kemudian folder untuk simpan PDF dan juga gambar. Malam tadi kita buat berapa gambar? 6 gambar kan. Itu untuk laporan aktiviti. Untuk rosak ni saya cuma masukkan 2 gambar je. Masukkan 2 gambar saja, tak perlu nak banyak-banyak gambar. Kita bukan nak tengok gambar tu, kita nak tengok barang yang rosak tu. Okey. Contoh. Contoh. Saya buka dia punya borang ni dulu. Okey. Borang dia. Sama je. Copy paste yang malam tadi je. Okey. Kita pergi dekat preview ni. Borang laporan kerosakan, kemudahan dan peralatan fizikal sekolah sepanjang tahun. Jadi borang ni sesiapa saja boleh isilah. Dengan syarat kita bagi link lah. Dengan syarat kita bagi link ni sesiapa saja. Mungkin pengawal keselamatan, tengok benda rosak, tukar kebun, tengok benda rosak, pengetua, guru besar, guru tingkatan, guru kelas, guru jamban, guru surau, guru kantin, apa-apa saja jumpa benda yang rosak dan patut dibaiki, yang menyakitkan mata, lapor dekat sini. Itu kerja dia. Ini kegunaan borang ini. Okey. Masukkan email orang yang melapor. Kemudian pilih tahun bila. Kemudian bulan berapa kita laporkan. Ini sepanjang tahun. Nanti kita boleh tengok, bulan 4 banyak benda yang dilaporkan rosak. Kenapa bulan 4 ni? Boleh buat kajian lagi. Kemudian tarikh ni tarikh laporan lah, bukan tarikh benda tu rosak. Kalau hari tu rosak, hari tu kita lapor, memang cun lah. Kadang-kadang benda rosak 2-3 hari tak ada orang tahu, hari ni baru kita tengok, jadi kita lapor lah. Benda itu maksudnya tarikh kerosakan itu dikesan dan dilapor. Kemudian hari, masa laporan, ini macam report polis ni, lengkap ni. Kemudian lokasi, di mana benda rosak itu ataupun kita buat laporan benda rosak itu berada. Lokasi, bukan lokasi kita buat laporan, lokasi kerosakan itu. Mungkin kita tengok dekat kantin tapi kita pergi duduk dekat bilik guru baru kita isi laporan tu. Contohnya, lokasi kerosakan supaya nanti apabila orang tengok kita punya laporan tu, kerosakan ini di mana? Di Padang. Jadi dia pergi ke Padang. Kerosakan ini di bilik guru. Jadi dia pergi ke bilik guru. Kita tak perlu nak cari dia. Kalau sekolah yang besar-besar, nak cari tukang kebun, nak cari pekerja tu, bukan main payah. Jadi kita guna borang ni saja. Okay. Jenis kerosakan, ini yang saya senaraikan lah. Mungkin tuan-puan, cikgu-cikgu lebih arif lagi. Di sekolah masing-masing yang saya kategorikan kerosakan bangunan. Bangunan ini mungkin bumbung, mungkin pintu, tingkap, dinding, lantai, apa lagi? Ceiling. Kemudian peralatan yang ada di sekolah, mungkin mesin photostat, mungkin LCD ataupun kipas, lampu pun boleh. Kemudian perabot. Perabot ni kepada macam apa? Almari, rak-rak buku, rak kasut kalau ada, apa lagi? Cikgu sedia maklumlah apa yang ada di sekolah tu. Sekolah besar, banyak duit, banyaklah dia punya peralatan dan kemudahannya. Bekalan air, pipe, kepala pipe ini selalu pecah, selalu putus. Okey. Kemudian bekalan elektrik,
yang berkaitan dengan elektrik, tiang elektrik tercabut ke, wayar elektrik terputus ke, ada lintar pintas ke, ini kena ambil tindakan segera. Kemudian buku teks yang selalu kita jumpa ni, bertaburan ataupun pecah, terbuka, rosak, kena hujan dan sebagainya. Ambil gambar, beritahu kerosakan. Kemudian kemudahan asas yang lain lah. Ini bergantung kepada sekolah lah. Apa yang ada dekat sekolah tu. Kemudahan-kemudahan. Mungkin ada sekolah yang sediakan tempat apa? Tempat, contoh tempat baik semayang ataupun tempat minum air, mesin-mesin. Kemudahan apa tu? Mineral water tu. Kadang-kadang ada sekolah yang sediakan mesin untuk ambil air. Tiba-tiba rosak. Itu kemudahan. Kemudian kerusi, meja murid. Ini yang selalu dalam kelas, luar kelas. Kerusi, meja guru. Yang lain tu boleh tambah. Lain tu tambah sendiri ya. Lagi banyak barang yang ada di sekolah boleh senaraikan. Kalau tidak pun buat secara umum saja. Yang ni saya buat secara umum saja. Tapi dekat perincian ini kita boleh detailkan lah. Contoh kerosakan bangunan. Jadi kita tulis ni. Atap blok A tercabut 2 keping. Hujan basah. Contoh. Kemudian punca kerosakan. Kalau kita tahu, tulis. Kalau tak tahu, tidak dapat dikenal pastilah. Kemudian masukkan 2 gambar. Cadangan penyelesaian. Kalau benda itu patah, minta diganti balik, disambung balik. Okey. Kemudian nama pelapor dan jawatan ataupun tugas orang yang memberikan laporan rosak. Okey, ini orang yang rosak, melapor kerosakan. Okey. Melapor kerosakan. Nanti esok lusa kita buat pula borang I baiki, I pulih. Ini I rosak saja. Dia lapor saja. Kemudian kita tengok tapak dia. Okey, saya guna tapak yang sama, kita copy paste ya, kita edit sikit-sikit saja, tak banyak kerja. Okey. Okey, laporan kerosakan. Jadi kat sini kita letaklah tarikh, hari, masa, lokasi, jenis, punca, perincian, letak gambar 2 keping. Cadangan penyelesaian, nama pelapor, jawatan. Bawah ni kita ambil satu note untuk tindakan kerani ataupun orang yang menerima laporan kerosakan. Sama ada nak cetak, tak nak cetak, itu terpulanglah. Diterima pada siapa, buat note sikit, kemudian dia repair-repair. Bila dia dah repair tu, mestilah ada orang yang semak dan pastikan kerjanya dah selesai. Ini lebih kurang formatnya beginilah. Borang ini perlu berada di pejabat am untuk rekod. Kalau secara online, online lah. Kalau nak print, print lah, terpulang pada sekolah. Okey. Kita membantu mempermudahkan. Mungkin di sekolah pun dah ada. Tapi kebanyakannya ataupun sebelum ini mereka guna buku. Buku tu duduk kat pejabat. Orang nak melapor kerosakan di kantin, dia kena pergi ke pejabat am. Malah nak pergi ke pejabat, lalah tak lapor. Jadi dengan menggunakan e-lapor ni, dia boleh lapor di mana-mana saja. Dan orang yang lapor ataupun orang yang kerjanya merepair kemudahan peralatan, biasanya pra di sekolah, pun dia boleh akses hanya melalui telefon saja. Ataupun kalau dia tak ada pun, benda ini boleh dipantau oleh PT, pentadbir di sekolah. Jadi dia akan maklumkan bahawa ada cikgu lapor 2 kerosakan hari ini, tindakan pegawai A, sila repair seperti mana yang telah dilaporkan. Okey. Borang, data, ini gambar nanti dia akan masuk ke sini. Okey. Saya akan share borang ni. Okey, minta siapa-siapa yang ada online sekarang ni, semua tengah online kan, cuba isi borang ni, masukkan 2 keping gambar dan hantar. Nanti kita nak tengok hasilnya macam mana. Sebelum saya bagi tapak dia lah. Okey. Okey, saya paste dia punya link tu dekat situ. Minta seorang ke 2 orang isi. Just klik dekat borang tu. Kemudian masukkan sedikit maklumat. Nanti kita nak tengok macam mana borang tu dijana nanti. Okey, sambil itu cikgu isi, saya pun isi juga. Jadi contoh bila kita nak isi, just klik saja. Email, masukkan email sendiri.
Kalau masuk email online yang dapat lah. didik.edu.my tahun, klik aja. Tahun 2020, bulan, katakan bulan 12, hari, laporan tu benda yang dah lepas lah. Okey. Katakan 16 bulan, hari Selasa, masa 12.40 tengah hari. Lokasi tandas guru lelaki. Okey, jenis kerosakan apa yang rosak biasa dekat tandas. Paip kan, elektrik, peralatan, contoh peralatan. Singki tersumbat. Singki tersumbat. Punca kerosakan, ada sampah dalam singki. Contoh. Kemudian ambil gambar. 2 keping cukup lah, tak payah banyak-banyak. Okey. Ambil gambar, terus masukkan itu sebagai evidence, bukti. Carilah mana-mana gambar. Saya ambil contoh saja dulu. Gambar 1. Apa-apa gambar je lah. Gambar ni seboleh-bolehnya gambar yang sama pattern dah. Kalau melintang, kalau portrait. Supaya dia tak lari jauh nanti. Kalau kita ambil dengan kamera tu, kalau melintang, melintang lah. Jangan sekejap melintang, sekejap menegak. Pening nanti nak tengok gambar. Okey, masukkan 2 keping gambar. Upload. Kemudian cadangan penyelesaian. Kita cadangkan supaya orang yang terima masalah tu tak pening lah. Okey. Singki tersumbat. Macam mana? Bantu ataupun baiki. Mana nak baiki singki tersumbat? Pam. Sedut. Sedut sampah. Sedut sampah dalam singki. Dia sedut. Ini cadangan kerja lah. Nanti dia pergi tengok. Kalau perlu disedut, dia sedut lah. Mungkin kalau sampah tu terlalu besar, dia pandai-pandai lah. Ini kerja orang yang nak repair ni. Kita cadangkan cara saja. Okay. Kalau contoh kerusi tu patah, paku semula, papan semula. Kalau berlubang, tempek plywood contohnya. Nama pelapor, nama kita lah. Jawatan, guru ke, siapa ke, AJK Jamban. Kita jaga Jamban. Jadi, apa kerosakan di Jamban, kita buat kat situ saja. Okey, kemudian submit. Okey, tunggu dia submit sekejap. Jadi, dekat sini kita tulis, laporan anda telah direkod. Laporan akan dijana dan dihantar ke email anda secara automatik. Sila semak email anda dalam tempoh 5 minit selepas submit borang ini. Kalau kita terima, maksudnya laporan kita itu berjaya dijana lah. Kalau kita tak terima, mungkin ada masalah dengan borang kita ni. Rosak ke apa ke. Jadi, orang yang akan menerima aduan kita, laporan kita nanti pun ada masalah. Satu salinan akan dihantar ke pejabat am untuk tindakan selanjutnya. Jadi keran ni boleh akses juga borang ni. Jadi tiap hari dia akan pantau. Hari ni ada berapa orang melapor kerosakan. Tak perlu cikgu nak keluar masuk pergi keran ni, pergi pejabat dah. Jaga SOP, duduk aja diam-diam dekat store sana, lapor je kerosakan banyak-banyak. Okey. Kemudian siap. Kita tengok laporan itu dah ada dekat mana. Okey, tengok dekat email. Ni. Laporan kerosakan, kemudahan dan peralatan fizikal sekolah. Assalamualaikum. Nama kita. Dikepikan laporan kerosakan, kemudahan peralatan fizikal untuk maklumat dan perhatian tuan, iaitu singki tersumbat. Yang kita lapor tadi ya. Laporan anda akan diambil tindakan oleh pihak yang berkaitan dengan secepat mungkin. Terima kasih. Ini rekod pelaporan. Okey, laporan kerosakan kemudahan pada bulan Disember, tarikh, hari, masa, kerosakan peralatan, ada sampah dalam singki. Ni gambar. Salah gambar pula. Saya ingat gambar singki tadi, gambar kipas rupanya. Okey, ini sekadar contoh sajalah.
Jadi kita beri terus cadangan, sedut sampah dalam sinki supaya sinki itu boleh digunakan, tidak bocor, tidak sumbat. Nama pelapor, jawatan AJK Jamban. Bawah ni untuk tindakan kerani ataupun dia boleh print ataupun print screen dan hantar ke grup WhatsApp pekerja AM. Okey, print screen sajalah jimat. Print screen ini hantar kepada pekerja bahawa ada aduan kerosakan daripada sipolan bin sipolan dan perlu diambil tindakan segera. Okey. Dan apabila orang yang terima aduan dari repair, dia ambil gambar, hantar kepada pejabat AM untuk rekod. Selesai satu kerosakan dan satu pembaikian lah. Itu saja. Okey, laporan dalam ni pun ada. Hari ni 27, dia simpan dekat sini satu salinan lah. Yang dihantar ke email pun ada juga. Ini dalam database. Benda yang sama aja lah. Ini apa benda ni? Oh, saya ingat saya punya. Okey, tarikh laporan, bilik PBB, kerosakan peralatan, punca tidak pasti, patah kerusi. Jadi kerusi patah kena repair, cadangan pergi skru. Jadi bila dia nak pergi tengok kerusi itu, dia bawa lah skru banyak-banyak. Okey, telah dilapor. Ini bawah ni untuk tindakan orang yang menyemak ataupun orang yang membaiki supaya ada tindak balas. Kadang-kadang lapor. Orang baiki pun tak ada orang cek ni. Tahun depan baiki pun tak apa. Jadi dia kena ada orang melapor. Lepas tu orang yang membaiki dan ada orang yang menyemak dan mengesahkan bahawa kerja itu telah disiapkan, dibereskan. Mungkin orang yang melapor ini sendiri pun boleh semak. Ataupun kerani ataupun siapa-siapa fikir pun boleh semak. Daripada setiap laporan kerosakan yang dibuat dan hasil kerja yang dibaiki ataupun di repair tu. Okey, kalau katakan yang melapor itu sendiri merepair pun boleh. Tidak ada masalah. Kalau cikgu katakan cikgu ada kemahiran. Cikgu sendiri pun boleh repair. Kalau rajin, tanda tersumbat cikgu sendiri korek pun boleh. Buang taik-taik tu. Tapi kalau tak mau, suruhlah pekerja-pekerja lain lah buat. Kan dengan cikgu sendiri bau taik nak mengajar nanti lari habis budak. Susah juga. Okey. Setakat ni ada soalan? Senyap je ni. Hilang habis lah. Ada. Kusyuk tengah. Setakat ni tak ada soalan. Tengah makan kocok iman ni. Oi, untung lah. Oi. Oh, cantik kerosakan perabot. Ini tak tahu siapa ni. Okey, ini ada yang mengetes lah. Okey. Semua yang hantar dia duduk dalam database ni. Selain daripada dia hantar satu email kepada pelapor ataupun orang yang jaga sistem ni lah. Ini apa benda ni? Kerosakan bangunan pecah. Apa yang pecah tu? Oh ni, tengok bumbung. Oh dahsyat. Kena baiki segera ni. Okey. Jadi kalau nak hantar ke PPD jabatan pun boleh. Masukkan saja email PPD samarahan. Sekali sekolah lapor terus sampai ke jabatan. Tak payah nak panjang-panjang cerita. Sekolah yang paling banyak melapor. Melapor kerosakan. Benda tu dah rosak, kita nak buat macam mana? Memang dah rosak. Okey. Tengok ruangan. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada? Itu saja. Ada sikit kan. Nak tanya ni apa? Bila saya send gambar tu, dia masuk dalam saya punya Google Drive. Bukan dalam itu. Ada email memang ada lah. Dalam email ada dapat tak dia punya PDF? Ada, tapi dalam Google Drive satu tu masuk juga. Itu salinan pendua itu. Sebab gambar tu dia berada dari dalam cikgu punya galeri. Dia duduk di bawah sekali kan nanti dia akan masuk. Sebab kita bila kita pernah buka sesuatu dokumen itu dia akan jadi macam rekod lah. Benda itu kita pernah buka, dia ada di dalam drive kita. Susun je elok-elok. Kalau tak nak buang je, tak ada masalah. Boleh buang je lah.
Kalau dia mengganggu, buang je. Kalau tidak pun letak dalam arsip sampah. Bila kita pernah buka mana-mana dokumen, dia macam akan ada bayang-bayang di dalam kita punya drive. Dia yang bagusnya bila kita teringat nak pakai, kita boleh cari balik. Kalau kita tak buang lah, dia ada dekat situ. Bila kita buka tu, dia akan ada satu salinan masuk di dalam drive kita. Tak ada masalah, unlimited lah. Don't worry. Yang masalahnya bila tak ada. Yang ada tak ada masalah. Okay. Jadi prosesnya sama aja macam malam tadi. Kalau nak mula daripada kosong, buat Google Form, buat tapak. Daripada tapak itu, data masuk ke sheet. Kemudian buka sheet, kawinkan dia dengan data dokumen studio. Siap pelaporan. Kalau nak ambil yang saya punya ni, boleh juga. Lepas tu edit-edit, tukar-tukar. Lagi cepat, lagi mudah. Tapi kalau nak banyak sangat edit, bagus buat yang baru je. Kalau tak nak banyak edit, ambil je yang tu, just tukar logo. Yang lain tu boleh pakailah, tak ada masalah. Jadi, itu saja malam ni. Dah habis lah. Kan nak tunjuk lagi cara copy semua tu. Tunjuk. Hari-hari tunjuk benda sama ni, esok nak buat igrak pula. Tiap-tiap hari ni, satu hari satu sistem. Igrak malam esok. Guru yang bergerak pergi ke mesyuarat, yang bercuti apa semua tu, malam esok. Ataupun pantau. Malam ni kita buat rosak. Malam esok baiki pun boleh juga. Okey, orang yang menerima laporan kerosakan tu macam mana dia menguruskan sistem pembaikian tu. Okey. Okey, jadi cara dia untuk yang mungkin kalau ada yang baru yang join. Jadi untuk dapatkan ataupun nak buat tapak tadi, okey, cikgu buka Google Drive cikgu sendiri, email. Okey, contoh saya buka saya punya yang baru. Okey, ini masih kosong lagi. Darah lagi ni. Okey, pergi kepada Google Drive. Ini masih kosong. Kalau cikgu punya mustahil ya kosong. Kalau cikgu pernah buka apa-apa link, apa-apa attachment yang pernah diberi oleh sesiapa, dia akan ada dekat sini. Macam soalan GB tadi lah, bila dia pernah buka satu gambar itu akan ada kat sini. Tiba-tiba pula ada kat sini. Ataupun yang cikgu tengok tiba-tiba aja ada kat sini, benda itu cikgu buka 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Tiba-tiba aja ada kat sini. Memang dia akan detect benda itulah. Okey. Okey, masih kosong lagi. Kalau nak buat kerangka dulu pun boleh, nak buat kemudian pun boleh. Jadi sekarang mana nak dapatkan link untuk tapak saya tadi, borang saya tadi. Yang ni saya boleh bagi, tak ada masalah. Tapi bukan bagi semua lah, bagi satu-satu. Okey, bagi satu-satu. Rosak hadir ni saya belum bagi lagi. Lapor saya dah bagi malam tadi. Rosak. Okey, ambil link ni. Get link. View, jangan edit, view. Kemudian copy dan pergi ke mana-mana, paste dia. Okey. Cikgu boleh copy tu lah. Okey, copy tu. Okey, dah ada link tu. Kemudian kita pergi balik ke Google Drive kita sendiri ni, yang masih baru ni ataupun yang dah ada tak kisah. Pergi kepada new tab. Okey, type dekat situ gg.gg salin cepat. gg.gg salin cepat. Ini kita nak copy. Kita nak copy daripada orang punya kepada kita punya. Apa-apa folder lah, apa-apa file lah. Okey, kalau kita nak copy terus daripada Google Form tak boleh. Kita kena buat
kaedah begini. Okey, jadi dekat sini paste link yang kita dah copy tadi. Tengok link tu, pastikan linknya betul. Kemudahan peralatan fizikal sekolah rosak tu, kod-kod kita pergi copy yang lain, terpaste yang lain, nanti dia tak menjadi ya. Tajuknya sama. Kemudian next. Kemudian next lagi. Kemudian ambil yang nombor 2 ni, Robinhood of my drive. Okey, kemudian klik. Kemudian copy folder. Copy folder, klik je situ. Dia gulu sekejap. Ini bergantung pada internet lah. Tapi taklah lama sangat. Taklah sampai 2-3 hari. Kalau sampai 2-3 hari tu, beli laptop baru lah. Ataupun pergi tukar internet baru. Kemudian tekan copy lock. Copy lock. Bukan copy ice, copy lock. Okey. Ini dia akan copy semua folder yang ada di pada owner yang asal menjadi kita punya lah. Jadi kalau barang tu banyak, dia lambatlah sikit. Kalau barang tu tak banyak, dia sekejap lah. Yang saya punya ni sebab dah ada beberapa orang isi tadi, dia adalah banyak gambar sikit. Okey. Kita tengoklah berapa lama dia boleh siap. Rasanya taklah sampai 2 bulan. Rasanya 2-3 minit ataupun 5 minit je kot. Okey, tengok dia walking ni. Ni dia walking ni. Ni. Sampai walking ni dia jadi hijau lah. Sampai walking ni dia jadi hijau. Okey. Ni macam gambar dah. Dah ada orang cuba tadi. Okey, kita tunggu dia jadi hijau. Sementara tu kalau kita nak pergi tengok YouTube ke, nak check email ke boleh lah. Jangan tutup dia tu dah. Jangan tutup dia. Nak pergi makan nasi ke apa ke. Kalau banyak lah. Okey, dah siap dah. Yang ni tak banyak lagi dia. Tak sampai 4 hari pun. Baru 4 minit. Siap. Bila dah siap ni, pangkah ya. Pangkah ya. Pangkah. Tengok, dia sudah ada di dalam kita punya drive. Kalau cikgu-cikgu punya drive tu ada banyak, kena cari ya. Kadang-kadang dia duduk atas, kadang-kadang dia duduk bawah. Okey. Jadi ini yang dah masuk dalam kita punya drive ni. Maksudnya cikgu punya. Yang saya punya duduk kat sini. Kat sini dia tak kacau pun. Dia tak rosak. Tak rosak. Dia tak mengganggu yang saya punya ni. Kang nak buat sistem rosak dengan data-data punya rosak. Okey. Okey, sebab saya hanya bagi dalam mood view saja. Cikgu nak, cikgu kena copy dia. Okey. Jadi ni duduk kat sini. Okey, kita rename dia. Rename dia. Satu di luar, satu folder, satu file, satu Google Form dan satu folder yang kita akan dapat setelah kita copy. Okey. Okey, yang ni kita nak pakai ni. Copy of borang rosak ni kita nak pakai. Rename saja. Rename buang copy tu je lah. Okey. Borang i rosak. Rename dia. Kemudian folder ni pun rename dia. Rename buang perkataan copy tu. Yang kod 003 tu saya punya kod tu. Letaklah cikgu punya kod sendiri. 0010 ke. Nama ke. ABC ke apa ke. Tak kisah. Okey. Okey, borang i rosak ni kita nak pakai. Kemudian folder ni pun kita nak pakai. Klik dekat folder ni. Dia adalah beberapa benda yang kita dah copy tadi. Okey, tapak ni kita nak pakai. Data ni kita nak pakai. Copy folder ni kita tak pakai, kita buang. Remove dia. Move to bin. Borang i rosak yang ada di dalam folder ni kita tak pakai juga. Kita pakai yang di luar tadi. Kita pakai yang di luar tadi. Di dalam ni kita remove dia. Move. Okey. Sekarang pergi balik kepada drive. Ni borang ni. Heret dia masuk. Drag. Masuk di dalam. Dalam tu. Tak mau masuk dia. Drag masuk dalam tu. Pergi dia tak mau masuk.
Pegang kena mouse. Kau mouse dah rosak dah. Okey, masuk dalam tu. Jadi satu folder saja, di dalam folder ni ada tapak, ada data dan ada borang. Yang dua ni biar duduk situ. Okey. Kemudian buka borang ni. Betul ke borang rosak tu? Kan borang dah rosak pula. Kalau keluar restore, klik ajalah restore tu. Okey. Saya punya header ni kalau jangan ambil saya punya header ni. Buang lah. Okey. Yang lain tu terpulang lah. Kalau nak edit logo ni buang lah. Kemudian ni kalau nak tambah lah. Jangan tukar tajuk saja sudah. Jangan tukar tajuk. Kalau nak tukar tajuk boleh. Nanti dekat sheet dia ada berubah sikit. Kena setting semula lah. Okey, kalau nak tambah ni boleh. Tak cukup 9 nak tambah 10. Kerosakan pintu pagar. Pintu pagar asyik rosak saja. Nak letak kat situ. Contoh. Tak ada masalah. Okey. Kemudian dekat setting. Buka dekat setting. Presentation. Tengok dekat pesanan ni. Apa yang kita nak pesan kepada orang yang isi kita punya borang ni selepas dia submit. Kalau saya just buat ayat begini je. Laporan anda telah direkod. Laporan akan dijana dan dihantar ke email anda secara automatik. Bila semak email anda dalam tempoh 5 minit selepas submit borang. Satu saina dihantar ke pejabat untuk tindakan selanjutnya. Jika tak puas hati, sila jumpa dengan guru besar. Contoh. Okey, apa-apa je lah. Nanti maksudnya bila dia submit, dia akan terima pesanan beginilah. Save saja. Okey. Siap bahagian borang ni. Kalau nak buat shortcut, boleh juga. Preview. Dekat preview, ambil ni. Copy dia. Pergi kepada gg.gg ataupun bly. gg.gg. Boleh. Buat shortcut. Dia punya alamat tu panjang sangat. Okey. Custom link. Rosak. Sekolahku. Contoh. Sekolahku rosak. Shorten. Okey. Jadi link dia kita guna. Nak buat QR code ke apa ke tak terpulang lah. Okey. Ambil link ni. Paste lah dekat mana-mana. Nak buat QR code pun boleh. Okey. Paste kat situ. Okey. Jadi yang tu kita buatlah nanti senarai link yang ada dekat sekolah kita. ERPS, gg.gg ERPS, hantar, gg.gg e-lapor, gg.gg e-HD, gg.gg bla 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 lah. Okey. Kemudian siap bahagian satu borang ni. Okey. Kita nak tengok dekat data ni pula. Okey, data ni pula. Okey, ini data-data yang telah diisi oleh cikgu-cikgu awal tadi ya. Buang pun boleh. Buang je dia. Okey. Dekat sini kalau nak edit ke apa ke tengoklah yang mana bersesuaian, tapi rasanya tak payahlah. Okey. Kita terus nak jana dokumen studio. Nak link. Kita jana dokumen studio supaya nanti siapa-siapa yang submit kita punya borang tadi, dia akan terus jana PDF dan juga ada salinan email lah. Okey, hidupkan dia punya dokumen studio ni. Pastikan guna yang e-didik punya lesen tu. 19.0.0. Okey. Email. Kemudian kita tak guna Google Doc, kita tak guna Google Sheet, kita guna Google Slide. Ambil tapak tadi. Okey, ambil tapak tu. Ni tapak ni, yang ada ni. Tapak rosak ni. Ni tapak ni. Nampaknya tapak kita tak rosak, boleh pakai.
Kalau tapak ni rosak, tak boleh pakai. Okey. Ambil Google Slide ni. Okey, tapak I rosak ni. Select. Okey, ni tengok dia dah detect perkara-perkara item-item yang kita dah tanda lah. Ada berapa biji tu? Ada 14 biji tu. Okey, kemudian dekat sini kita ambil lah mana-mana tajuk yang kita nak jadikan dia sebagai tajuk kita punya laporan tadi. Saya ambil tarikh aja lah. Senang kita cari, laporan itu ikut tarikh. Ataupun ikut bulan pun boleh, mana-mana lah. Okey, kemudian email, kita nak email kepada siapa, perkara-perkara yang kita nak masukkan dalam attachment email ni. Okey, send email, kita ambil email. Lepas tu penghantar dia, kita letak nama sekolah lah. Sekolahku. Letak nama sekolah penuh lah. Email dia, laporan kerosakan peralatan dan kemudahan fizikal sekolah. Ini apa-apa tajuk lah, terpulang dekat cikgu lah. Ini dia punya subjek dan dia punya isi ni. Boleh type dan juga boleh ambil kat sini. Bagi salam ke apa ke dulu. Salam sejahtera. Letak nama dia. Apa nama dia? Nama dia ambil dekat nama pelapor. Salam sejahtera Encik Ali. Dikepilkan salinan laporan kerosakan dikepilkan salinan laporan kerosakan apa? Kita ambil yang perincian kerosakan ni untuk perhatian dan makluman anda. Satu salinan akan dihantar kepada pejabat am untuk tindakan lanjut. Okey, jadi dekat sini kita letaklah email pekerja-pekerja ataupun email staff-staff di pejabat am untuk dia orang dapat juga salinan tu lah. Kalau tidak pun mereka boleh akses pada kita punya database. Boleh, tidak ada masalah. Okey, boleh sisihkan kepada pengetua guru besar PPD, JPN, KPM, semua Perdana Menteri semua hantar ni. Tak ada masalah. Okey, save. Hantar dengan cikgu Ben satu pun boleh. Kemudian apa lagi? Google Form Publisher ni tak payah. Upload ni. Okey, kita nak simpan dekat mana? Kita punya PDF tadi. Dekat orang pelaporan rosak. Ambil lah mana-mana. Contoh je ni. Kalau tak ada folder sesuai, buatlah folder baru. Kemudian tarikh ataupun nak tagging nama pun boleh. Kemudian merge, kita ambil yang ni. Merge on submit form. Maksudnya setiap kali orang submit, data itu akan dijana. Dijana dan dihantar kepada email-email yang kita masukkan tadi lah. Save dia. Okey. Siap data rosak ni. Kemudian cuba kita test satu. Okey. Email latihan@eddidik.edu.my tahun 20 bulan 8 tarikh 23 bulan 8. Letak sajalah ni cobaan saja. Hari Isnin, masa 7 pagi.
lokasi di mana? Depan pintu masuk sekolah. Okey, apa yang rosak? Peralatan. Apa yang rosak? Bangunan. Perincian kerosakan. Pondok pengawal runtuh. Tiang lah, takkan pondok pula. Bumbung ke, apa-apa lah. Ya, punca kerosakan, angin kencang. Ataupun dilanggar lembu ke apa ke. Okay, cari gambar, ambil gambar. Simpan dalam telefon kita, tak payah banyak-banyak. Sekeping, 2 keping cukup. Kalau tak nak gambar, letak video pun boleh. Ambil video. Okay. Kemudian masukkan gambar 2 keping. Sebagai bukti. Sebagai bukti kita saksikan ataupun kita yang melaporkan, kita tengok benda itu rosak. Cadangan penyelesaian mohon dibaiki segeralah. Ataupun lapor ke PM, minta duit. Nama pengelapor, pengawal yang lapor. Ahli. Jawatan security, pengawal. Keselamatan sekolah. Okey, kemudian submit. Okey, siap. Dengan dia tak payah pergi pejabat am dia nak lapor, dia hanya lapor di pondok pengawal je. Kerani pengetua guru besar duduk dekat office dia, tup mesej masuk. Ada laporan. Masuk kepada email. Ni email. Salam sejahtera daripada pengawal Ali, dikepilkan salinan laporan kerosakan tiang pondok pengawal runtuh. Berat. Untuk perhatian dan makluman anda, satu salinan dihantar ke pejabat am untuk tindakan lanjut. Hantar ke KPM sekali. Simple saja, sekeping. Laporan segeralah ni. Kalau dia nak detail, 20 muka surat. Kemudian kita laporkan benda secara urgent dulu. Kalau dia nak detail daripada pukul berapa mula, berapa orang saksi, berapa orang yang tumbang, berapa kos, apa semua itu detail lah. Ini kita laporan awal lah. Orang kata laporan awal. Apa-apa yang berlaku selepas itu kita dah lepas sebab kita dah bagi tahu kepada orang yang sepatutnya, pengetua, guru besar ataupun technician lah. Kita bukannya tukar repair, kita pengawal je. Jadi kerja pengawal lapor je lah. Okey. Kemudian habis itu je lah. Simple je. Kalau nak detail-detail, go ahead sendiri ya. Ini sekadar simple saja. Kemudian kalau nak macam malam tadi, dekat laporan irosa ni pun, dia ada susun ikut tarikh ni. Dah susun ikut tarikh ni pun boleh juga buat shortcut kat sini. Ambil link. Get link. Katakan nak tengok laporannya yang lepas-lepas. Pergi dekat sini. gg.gg. Okay. Semak. Rosak sekolahku. Daripada bulan lepas ke bulan ni ke. gg.gg. Semak rosak sekolahku. Salah. Please pula dah. Okay. Ambil link ni. Get link. Copy link. Dan semak rosak sekolah. Ini yang letak kod sekolah lah. YBB 2020. Boleh. Tak kisahlah. Pandai-pandai ni. Okay. Okay. Ini semak. Tadi lapor. Ni semak. Jadi dia tak payah buka email pun. Dia buka ni je. Untuk menyemak laporan. Sejam sekali ke, 2 jam sekali ke. Kani buka. Tengok ada orang report tak ada ini. Ada rosak ke tak ada rosak.
Okey, paste kat situ. Jadi ada 2 link. Satu link lapor rosak, satu link semak rosak. Orang yang nak membaiki dia semak yang ni. Dia semak apa laporan kerosakan. Orang yang nak melapor dia semak yang ni. Orang yang nak merepair dia semak yang ni. Selesai. Nak buat dashboard boleh. Kalau rajin buat ya. Lebih daripada dashboard pun boleh buat. Okey, nak buat robot pun boleh. Okey, kita tamat lebih awal malam ni. Dah semakin laju dah kelas kita ni. Esok kita buat e-hadir ataupun e-pantau ataupun e-grok pula. Okey, serah balik pada moderator tersuruh. Terima kasih kepada Mak PB di atas penerangan yang mantap. Okey, yang membantu untuk melancarkan proses melaporkan kerosakan dekat sekolah. Okey, jika cikgu-cikgu semua ada soalan boleh on mic ataupun boleh letakkan dekat ruangan chat ni. Ada satu soalan Cikgu Muhammad. Cikgu daripada Cikgu Nur Asia. Setiap kali laporan masuk ada notification tak? Laporan tu kita hantar kod email. Notification melalui email lah. Kadang-kadang email kita ni kita boleh buat dia bunyi tup-tup. Melompat-lompat telefon bila email tu masuk. Boleh. Okey. Cikgu Syirah, adakah kelas malam sama dengan langkah yang ditunjukkan pada malam ini? Sama. Sama, Sama. Borang dia berbeza sedikit. Jadi boleh sama ada cikgu-cikgu nak tengok yang ulang tayang semalam ke hari ni ke, semua akan dimasukkan dalam YouTube e-didik. Nanti boleh semak dalam masa 2-3 hari. Okey, untuk cikgu-cikgu yang lain, peserta-peserta lain, ada soalan lain boleh onkan mic ataupun bertanya di ruangan chat. Okey, Cikgu Khadijah kata faham. Okey. Okey, baiklah. Kalau dah tak ada apa-apa, kami akan pastekan link sijil di ruangan chat, Cikgu Ben. Dan juga link untuk SPL KPM pada malam ini. Okey, link sijil seperti biasa hanya boleh diisi dengan menggunakan email e-didik sahaja. Okey, sebentar lagi Cikgu Ben akan pastekan link. Okey, start nak. Cikgu Ehsan kata kami ada kelas dokumen studio pada bulan Januari. Sila daftar. Jangan lepaskan peluang untuk mendaftar ke kelas dokumen studio Tunggu iklan nanti. Cek dekat e-didik Malaysia. Okey. Okey, sebentar ya untuk link. Malam esok e-gerak. E-gerak pula. Gerak gempur. Malam esok e-gerak pukul 9 juga. Angkat banner lepas ni. Barang dah ada, tunjuk je. Okey. E-gerak khas. E-gerak. E-gerak. Okey, Cikgu Ehsan dah pastekan link SPL KPM. Okey, boleh dapatkan di ruangan chat. Masukkan IC seperti biasa. Okey, dan satu lagi. Okey, juga link untuk sijil pada malam ini Okey, email macam biasa, hanya link sijil macam biasa boleh diisi menggunakan email e-didik saja. Tengok peserta Muhammad Soleh bin Ismail telah mengisinya. Okey, sebelum kita akhirkan kita punya bengkel pada malam ini, Abang Mat ada nak simpulkan apa-apa? Pesanan-pesanan ringkas sebelum dia pergi tidur. Simpulannya kita boleh buat mengikut cita rasa kehendak kita masing-masing di tempat masing-masing lah. Apa yang saya kongsikan itu hanya daripada apa yang saya buat je lah. Cikgu-cikgu banyak pengalaman, banyak ilmu lagi. Kalau ada boleh kongsi juga bersama dengan kita lah untuk kita sama-sama belajar dan guna di tempat masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Okey, maka dengan tersimpulnya ucapan Abang Mat tadi, maka kita akan mengakhirkan kita punya bengkel online e-didik pada malam ini.
Kita jumpa untuk next bengkel. Jangan lupa untuk sentiasa menyokong e-Didik Malaysia dan sentiasa mengikuti bengkel-bengkel online kami. Okey, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.